Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ni telah diviralkan kasut yang bernama Essex Nova Blast 4 oleh influencer antarabangsa dan juga influencer di Malaysia, dan persoalannya adalah adakah kasut ini benar-benar terbaik ataupun sebaliknya. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. InsyaAllah tahun 2024 saya akan menyertai banyak lagi acara-acara larian dan maraton bersempena dengan Powerman 2024 yang akan diadakan pada bulan Jun. Jadi Alhamdulillah pihak penganjur bersetuju bahawa saya akan menjadi rakan media seperti ambassador lah untuk bantu mereka mempromosikan event Powerman Malaysia 2024. Jadi kita akan terus kepada ulasan ataupun pendapat saya tentang kasut Essex Nova Blast 4. Kasut ni dikenali sebagai daily trainer, ataupun ada juga influencer mengatakan ia adalah kasut yang terbaik untuk daily trainer. Jadi apa yang anda faham tentang daily trainer? Daily trainer ni adalah kasut yang digunakan untuk harian, untuk anda berlatih, dan selalunya short distance, iaitu jarak yang singkat. Tapi bagi saya, jika ia adalah kasut yang baik, anda boleh gunakan daily trainer ni, kasut daily trainer ni untuk juga larian yang lebih jauh lagi, untuk half marathon ataupun full marathon. Sebab itulah baru-baru ini dalam PBIM, Penang Bridge International Marathon, saya telah menguji kasut ini adakah ia selesa dan adakah ia sesuai untuk full marathon. Jadi kita telah memberikan stress test pada kasut ini. Bagi ujian stress test, jadi baru kita tahu potensi sebenar kasut ini adakah ia benar-benar yang terbaik. Sebab saya juga pernah cuba, dan rakan-rakan saya juga sebagai runners, mereka pernah cuba. Jika suatu kasut itu adalah daily trainer, kasut daily trainer yang baik, anda boleh gunakan untuk full marathon, tak ada masalah. Contohnya sebelum ni saya guna macam Nike Structure ataupun Nike Pegasus pun boleh juga. Dan rakan saya pun bertanya, dia pernah menggunakan macam Hoka Clifton. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kalau kasut itu bagus, tak perlulah anda beli kasut yang terlampau mahal ataupun beribu-ribu ringgit untuk masuk marathon. Jadi kasut ni saya telah pakai sejauh 67 km. Dan selalunya influencer lain ataupun YouTuber lain, mereka akan berkongsi untuk 100 miles. Okay? 100 miles. 100 miles ni berapa kilometer? Iaitu 160 km. Dan insyaAllah pada video yang akan datang, bila saya telah menggunakan kasut ini sejauh 160 km, jadi saya akan buat satu lagi konten berkenaan dengan kasut Essex Nova Blast 4 ni. Ada 5 kriteria untuk menguji sesuatu kasut itu. Pertama ialah speed, iaitu kelajuan. Kedua ialah support, iaitu sokongan. Ketiga adalah suitability, kesesuaian. Keempat ialah sustainability, kelestarian. Dan kelima adalah saving, penjimatan. Bagi saya untuk menilai sama ada kasut itu membantu dari segi kelajuan, speed, iaitu dari segi energy return, iaitu kuasa yang dikembalikan. Bila anda berlari, anda rasa di mana kuasa ataupun tenaga anda dipantulkan semula. Jadi anda akan rasa untuk terus berlari. Metafor yang mudah untuk anda bayangkan. Jadi bila anda lompat di atas trampolin, jadi tenaga yang disalurkan akan membuatkan anda terus untuk melompat dan melompat tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Jadi begitu juga dengan kasut-kasut yang mempunyai bounce rate ataupun energy return yang baik. Bagi saya hanya memberi sekitar 2,5 bintang saja untuk speed. Sebab setelah 67 km saya berlari, jadi saya tak rasa ia memberikan energy return yang baik. Setelah 42 km pun berlari, ia memenatkan bagi saya sebab bila impactnya, kita panggil tampar ke tanah ataupun slap on the ground, jadi bunyinya bising dan kemungkinan materialnya juga tidak sesuai untuk energy return dan tenaga yang dikembalikan adalah rendah. Kedua adalah dari segi grip. Gripnya bagi saya ia adalah malang sekali, rendah sekali sebab contohnya saya berlari di Taman Seri Botani di Ipoh ni ada satu taman Eco Park.
Dan jika kita berlari di permukaan yang macam berpasir ataupun dibuat daripada batu bata, jadi kita akan rasa skip. Okey. Dan kalau kawasan tu ataupun tanah tu berasa seperti berlumut, lagilah ia menyebabkan terjejas keyakinan kita untuk berlari di atas permukaan seumpama itu. Dari segi beratnya saya rasa bagus. Okey, ia tidaklah berat sangat dan dia bukanlah kasut yang teringan, 2,5 bintang saja. Baik, sekarang kita tengok dari segi support. Sokongan ni ada banyak faktor. Contohnya dari segi stability. Pelari-pelari runners memerlukan kasut yang mempunyai stability yang tinggi sebab ia bergantung pada jenis kaki anda dan cara larian anda. Tentunya anda pernah dengar neutral ataupun pronation ataupun overpronation ataupun supination. Okey. Jadi maksudnya selalunya kalau orang yang mempunyai kaki yang flat, okey, mereka akan overpronation di mana bila mereka bermijak kaki mereka sedikit ke dalam. Okey, ini adalah kasut kaki kanan ya. Jadi bila memijak kaki mereka akan jatuh ke tanah sedikit ke dalam. Okey, itu overpronation. Jika mereka pijak sedikit di luar, itu dipanggil supination. Okey, jika mereka memijak terus di tengah, itu dipanggil neutral ataupun pronation. Okey. Jadi kasut ni adalah kasut neutral running shoes, dan kasut ini bukanlah kasut untuk stability, tapi ia adalah untuk kasut mereka yang memijak seperti biasa, dan bagi mereka yang supination pun boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Dan bagi saya okey saja. Jadi kebanyakan orang boleh pakai kasut ni, dan kalau mereka yang ada overpronation, kalau nak pakai juga kasut ni mungkin tak sesuai sangat untuk larian. Jadi mungkin mereka hanya boleh gunakan untuk berjalan ataupun sedikit jogging lah, kan, kalau mereka boleh tahan dengan kasut ni. Okey, ia lebih kepada neutral running shoes. Okey, untuk pronation ataupun neutral dan supination. Okey, jadi macam saya lebih kepada supination. Okey, jadi bentuk kaki saya agak bengkok, tapi ia bengkok lebih kepada keluar. Okey, jadi dia hampir juga neutral. Jadi saya tak menghadapi banyak masalah tentang stability. Bila kita lari bersepah ataupun permukaan tanah tu tidak rata, jadi kita akan lihat bagaimana kasut ni akan dapat membantu anda supaya anda lebih stabil dan memberikan sokongan supaya bahagian sendi anda tidak sakit, agak stabil, memberikan support. Sebab saya tak rasa sangat kaki saya macam terlampau sakit di bahagian sendi, okey, di bahagian joints. Jadi saya memberikan 4 bintang untuk support atau sokongan. Kriteria ketiga adalah dari segi suitability. Suitability ni bermaksud kesesuaian, dan kesesuaian ni termasuk juga keselesaan, comfort. Dan bagi saya kasut ni memang selesa, okey, dan dia banyak cushion, menyebabkan kasut ni sedikit berat daripada versi yang sebelumnya, MB3. Boleh dikatakan medium wide kasut ni. Okey, untuk kaki yang sedikit wide, tidak terlampau wide. Ni mungkin saya kategorikan sebagai medium wide. Jadi ada pergerakan dalam kasut. Jadi kalau anda ingin ikat tali kasut anda supaya tidak bergerak sangat, saya sarankan untuk anda terus ikat sampai habis. Okey, ikat sampai habis. Okey, jadi kaki anda yang berada di sini tidak bergerak. Okey, jika tidak, anda punya jari kaki akan terkena pada di bahagian depan, dan itulah yang terjadi pada jari kaki saya, di mana ia pedih sekali. Okey, dalam larian maraton memang hitam kuku saya. Comfortnya tak ada masalah, boleh bagi 4 bintang. Walaupun silap saya sendiri, semasa maraton saya tidak ikat sampai habis. Jadi ia menyebabkan ada banyak pergerakan di jari kaki dan memang terkena di bahagian depan. Tetapi juga kenapa saya tidak bagi 5 bintang? Sebabnya memang banyak juga pendapat-pendapat dan aduan mengatakan bahawa kasut ni cepat panas. Okey. Dan saya rasa tak selesa selepas lebih kurang 18 km, dan walaupun ada lubang-lubang dan sebagainya, saya rasa mungkin disebabkan materialnya. Okey, di mana ia dibuat daripada woven dan mungkin sedikit tebal, saya tidak pasti.
tapi yang pastinya ia adalah senang panas. Dan kalau anda berlari macam di waktu malam, di cuaca yang mendung ataupun hujan, tak ada masalah sangat. Tapi jika anda memasuki maraton macam Kuala Lumpur Marathon, mungkin akan panas lah. Anda akan rasa panas. Dan kalau selalunya influencer antarabangsa, mereka tidak akan kata kasut ni panas dan sebagainya, sebab cuaca mereka sekarang ni, terutamanya di bulan Disember, memang cuaca di sana sejuk sekali. Okey, jadi itu tentang comfort. Okey, seterusnya, apakah kriteria seterusnya adalah segi sustainability. Sustainability ni kelestarian, iaitu dari segi durability, iaitu kelasakan, di mana kasut ni tahan lasak ke tidak. Warnanya memang striking sekali. Jadi kasut macam ni, kalau warna striking, dan ada juga versi berwarna putih, pink ataupun merah. Kasut macam ni memang susah jaga. Okey, dan kasut ni memang senang kotor. Okey, tapi saya selalunya kasut sukan ni, kasut larian saya tidak basuh. Okey, sebab kalau basuh, sebab itulah ada kasut yang tertanggal tapaknya dan sebagainya. Jadi saya memang tak basuh kasut. Jadi kalau kotor, biarlah sebagai sentimental value. Jadi saya simpan je biar kotor begini. Alright. So ini saya tahu, okay, ni kotor ni semasa Penang Bridge, kotor ni semasa berlari di mana dan sebagainya. Okay. Alright, jadi saya biarkan kasut ni kotor. Kita tengok dari segi tapaknya. Selepas 67 km, tapaknya memang masih okey. Adalah sikit-sikit makan di bahagian tapaknya. Tapi ni saya rasa boleh bertahan lama lagi. Saya memberikan 4 bintang setakat ni untuk sustainability. Alright. Tapi kita akan tunggu 160 km. Adakah tapaknya masih okey? Jadi kita akan tunggu satu vlog lagi selepas 160 km. Dan FF Blast Eco ni bermaksud ia menggunakan cushioning yang dibuat daripada bahan yang recycle. Jadi ialah baik untuk kelestarian. Jadi itu saya salute Asics, dan juga ada juga kasut-kasut jenama lain yang telah mengarah ke arah menggunakan bahan-bahan yang mesra karbon dan mesra alam. Jadi kita kena support usaha-usaha untuk kelestarian, sustainability ini. Dan akhir sekali ialah dari segi saving. Okey, adakah kasut ini berbaloi ataupun tidak? Bagi saya, pada harga 549. Okey, kriterianya ialah daily run. Okey, dan bagi saya ia adalah harga yang patutlah. Saya tak kata harganya murah ataupun harganya berbaloi sangat, sebab kasut ni yang energy returnnya kurang. Yang sebenarnya kasut daily run ni ataupun daily trainer ni, dia adalah kasut yang seronok dipakai, hari-hari kita nak pakai. Tetapi memandangkan ialah ia memenatkan dan dia tak semestinya seronok. Anda kena lari laju. Ada orang kata kena lari laju baru dapat bounce rate yang bagus. Jadi saya rasa dia bukanlah ideal ataupun yang terbaik. Jadi kalau tanya saya takkan bandingkan dengan Nova Blast 3 sebab saya tak pernah pakai pun kasut Nova Blast 3. Tapi inilah first impression saya setelah pertama kali memakai kasut Asics Nova Blast 4. Tapi bagi newbies yang pertama sekali, sebab newbies ni bila mereka beli kasut, mereka nak kasut yang seronok. Mereka nak kasut yang ketagih, yang memang racun itu benar. Dan bila mereka pakai je, mereka nak pakai lagi, hari-hari nak berlari lagi. Tapi ini bukanlah kasutnya. Jadi, dan saya akan berkongsi banyak lagi kasut-kasut yang lebih baik lagi, yang mantap lagi, supaya dalam persediaan kita untuk menghadapi event-event yang banyak lagi pada tahun 2024. Saya dah register banyak dah event. Saya dah register Putrajaya Night Race. Saya dah register Cameron Run, di mana saya akan berlari di waktu malam. Saya dah register untuk KL Half Marathon. Saya sapu habis Half Marathon 21 km. Dan saya akan register banyak lagi event-event larian. Dan mungkin sebulan sekali ataupun tiap-tiap minggu pun tak apa kalau kena pada waktunya. Dan bila saya free, beri komen anda apakah pendapat anda tentang Nova Blast 4 ni. Dan apakah kasut-kasut lain yang anda nak saya test dalam half marathon, full marathon, fun run yang akan datang.
kongsikan pendapat anda. Anda tidak perlu ijazah untuk menjadi runners. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Dan bagi mereka yang belum lagi subscribe, sila subscribe jika anda rasa perkongsian saya ini dapat memberikan anda manfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.